Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Widayati Harun iaitu pensyarah bagi kursus MPU 3122 Hubungan Etnik. Jadi hari ini kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Najah Alia, Nur Faradilah, Odisi Rolin dan Putri Anis Nabihah akan membentangkan tugasan 3. Soalan tugasan yang diberikan ialah setiap kumpulan dikehendaki untuk melakarkan satu poster dan mengarang satu aktiviti kemasyarakatan yang berasaskan konsep perlembagaan sebagai asas pembinaan jati diri dan negara bangsa serta konsep integrasi nasional dan cabaran dalam konteks hubungan etnik. Okay, sebelum itu kita akan tengok kepada pengenalan iaitu yang pertama tentang konsep perlembagaan, yang kedua konsep jati diri dan juga yang ketiga konsep negara bangsa. Pertama sekali ialah konsep perlembagaan. Menurut Muhammad Ashraf, perlembagaan ini merupakan suatu dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan dan undang-undang dasar yang dianggap penting bagi pemerintah dan pentadbiran sesebuah negara. Seterusnya, bagi konsep jati diri pula, jati diri ini merupakan unsur-unsur kehidupan yang mencerminkan lahiriah individu atau masyarakat. Dalam pengertian sahihnya, jati diri adalah identiti individu, masyarakat dan negara bangsa yang mempunyai sifat-sifat keutuhan yang dibanggakan. Jadi pengertian ini diambil daripada Kamus Dewan edisi keempat pada tahun 2010. Okay, konsep yang terakhir ialah konsep negara bangsa. Negara bangsa ini seperti yang kita tahu merupakan satu proses yang melahirkan bangsa baharu iaitu sebuah negara yang mempunyai kedaulatan di mana semua rakyatnya disatukan oleh ikatan-ikatan seperti bahasa, budaya, nilai-nilai dan sebagainya. Jadi pada hari ini negara Malaysia tengah berusaha untuk membina sebuah negara bangsa. Okay, seterusnya saya mempersilakan pembentang yang kedua iaitu Putri Anis. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang pelaksanaan program ni. Okey, kita ada nama program, golongan sasaran, masa dan tempat pelaksanaan program, objektif program, tentatif program dan manfaat program. Okey, seterusnya. Okey, nama program ialah Expo Perayaan-Perayaan di Malaysia. Okey. Kat sini kita ada poster untuk Expo Perayaan-Perayaan di Malaysia tu. Okey, seterusnya. Okey, saya akan masuk kepada golongan sasaran, masa dan tempat. Okey, untuk Expo Perayaan Malaysia ni, golongan sasaran dia menyasarkan semua penduduk di sekitar kawasan Kota Kinabalu. Okey, masa dan tempat Expo Perayaan ini akan dijalankan selama 3 hari iaitu pada 3 hingga 5 Jun 2022. Okey, Expo ini akan diadakan di Dewan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah. Okey, untuk objektif program Expo Perayaan ni, yang pertama menggalakkan interaksi dan kerjasama di antara masyarakat pelbagai kaum serta mengukuhkan semangat kekitaan. Yang kedua, objektif program ini ialah untuk mengukuhkan jati diri dan perpaduan antara masyarakat berbeza kaum melalui pelbagai jenis perayaan di Malaysia yang menjadi identiti kepada negara Malaysia. Seterusnya saya akan masuk tentatif program Expo Perayaan ni secara ringkas. Okey, pada 3 Jun iaitu hari pertama, Expo ini akan dimulakan dengan perasmian oleh Datuk Jafri bin Arifin iaitu Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Alam Sekitar. Okey, pembukaan bus perayaan juga akan dibuka oleh setiap kaum. Okay, seterusnya pameran tentang perayaan-perayaan setiap kaum di bus masing-masing.
sebelum berakhir kita akan adakan kuis perayaan setiap kaum dijalankan serentak dan peserta terdiri daripada pelbagai etnik. Okey, pada pukul 4 petang hari pertama akan selesaikan dengan penyampaian hadiah serta sagu hati pemenang kuis dan bersurai. Okey, pada hari kedua iaitu 4 Jun 2022 kita akan adakan pertandingan peragaan pakaian tradisional dari setiap kaum. Seterusnya ada persembahan selingan dari kumpulan tarian etnik Sabah. Seterusnya pengunjung juga akan disajikan dengan persembahan nyanyian lagu-lagu tradisional pelbagai etnik di Malaysia. Okey, sebelum berakhir majlis rumah terbuka akan diadakan dan pukul 4 petang majlis bersurai. Okey. Seterusnya pada hari terakhir iaitu 5 Jun 2022, Dr. Jeffrey bin Arifin akan bersama-sama dengan kita semula untuk majlis penutup. Okey, Expo akan berlangsung dengan diteruskan dengan pertandingan membuat kuih tradisional dari setiap kaum. Okey, seterusnya setelah selesai majlis penutup akan diadakan oleh Datuk Jeffrey Arifin. Okay, sebelum bersurai, majlis penyampaian hadiah akan diadakan dan sesi bergambar akan diadakan dan pada pukul 1 petang semua peserta dan pengunjung bersurai dan gotong royong untuk mengemas dewan. Okay, itu secara ringkas untuk tentative program. Okay, seterusnya saya menjemput audisi Rolin untuk menyambung. Okey, saya akan bentangkan mengenai manfaat program Expo Perayaan di Malaysia. Di sini kami menekankan ada 3 manfaat program. Yang pertama adalah untuk memupuk kerjasama pelbagai dalam kalangan etnik. Yang kedua adanya berlakunya silang budaya. Dan yang terakhir menggalakkan interaksi antara etnik. Bagi manfaat yang pertama, kita dapat memupuk kerjasama dalam kalangan pelbagai etnik ini melalui Expo ini kerana adanya semangat adanya berlaku kerjasama sesama dalam pelbagai pihak untuk menjayakan program Expo Perayaan ini dari segi pelbagai aspek misalnya kewangan, hiasan dewan dan pengawal keselamatan protokol dan sebagainya. Seterusnya ada saling membantu dalam menyediakan dan menghiaskan tempat expo bersesuaian dengan perayaan-perayaan di Malaysia seperti yang saya nyatakan tadi. Dan yang ketiga, dapat semua orang, semua individu yang terdiri daripada latar belakang yang berlainan dan mempunyai berasal daripada etnik yang berlainan dapat meluangkan masa bersama-sama sekaligus mempelajari tentang perayaan-perayaan kaum di Malaysia. Manfaat yang kedua ialah silang budaya. Setiap individu sama ada pihak penganjur atau yang menjadi peserta ataupun yang datang untuk melihat pameran ataupun expo yang dipaparkan, mereka semua dapat mengetahui adat, tradisi, makanan tradisional dan sebagainya melalui expo perayaan setiap etnik. Jadi budaya yang terdapat dalam setiap etnik dapat diperkenalkan. Jadi perkara ini dapat membantu dalam memadamkan rasa prejudis terhadap kaum. Dan setiap etnik juga dapat menerima perbezaan masing-masing dan sekaligus dapat menimbulkan rasa menghormati antara satu sama lain. Yang ketiga, manfaat ketiga ialah menggalakkan interaksi antara etnik. Okay, interaksi antara etnik dapat diperkukuh ataupun diwujudkan melalui expo ini kerana adanya sikap individu yang dapat menerima perbezaan masing-masing
dan mengelakkan kelompok berpuak-puak dalam kalangan etnik tertentu. Dan silaturahim antara satu sama lain dapat dieratkan dan sikap bias dalam satu etnik tertentu dapat juga dihilangkan. Itu merupakan manfaat-manfaat bagi program ini. Sekarang saya menjemput Nur Faradila untuk membentangkan mengenai cabaran program. Persilakan. Baiklah, sekarang saya teruskan dengan cabaran program yang akan dihadapi jika program ini dilangsungkan. Pertama sekali iaitu pegangan agama yang berbeza. Okey, pegangan agama berbeza. Okey. Penduduk-penduduk di sekitar kawasan Kota Kinabalu terdiri daripada pelbagai etnik yang berbeza dari segi agama, adat dan sebagainya. Seperti kita tahulah, semua etnik di Sabah ni terdiri daripada pelbagai etnik. Misalnya Dusun, Bajau, Kadazan dan Urut dan sebagainya. Jadi hal ini ada segelintir daripada masyarakat tersebut mempunyai pengetahuan yang cetek tentang perbezaan etnik dari segi pelbagai aspek, sama ada mengenai adat ataupun tradisi masing-masing. Okey, seterusnya cabaran iaitu dari segi pilihan makanan perayaan. Setiap kaum mempunyai makanan tradisional tersendiri semasa musim perayaan. Cara masakan, bahan-bahan yang digunakan serta cara hidangan juga berbeza bagi setiap kaum. Dan setiap kaum hendaklah mengenal pasti makanan-makanan yang tidak boleh dimakan oleh setengah kaum disebabkan oleh perintah agama. Misalnya kita tahu ada setengah etnik ni tidak dibenarkan untuk makan sesetengah makanan tu. Jadi kita perlu menghormati dan juga kita perlu berbincanglah dengan sama etnik bagi menghidangkan makanan yang sesuai semasa ekspo perayaan tersebut. Dan yang ketiga, cabaran dari segi bahasa ibunda yang mana penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda. Dan ada juga segelintir etnik yang menggunakan bahasa ibunda mereka telah mewujudkan jurang interaksi antara setiap etnik lah. Maksudnya tidak semua kaum tu dapat bertutur dengan bahasa Melayu. Ada setengah dapat bertutur bahasa ibunda mereka sahaja. Okey, yang keempat, cabaran dari segi kebudayaan yang mana batasan pergaulan antara lelaki dan perempuan bagi kaum Melayu misalnya tidak boleh dengan orang yang bukan mahram. Maksudnya diorang tidak perlu menjaga batasan antara lelaki dan perempuan. Dan juga perayaan yang berbeza menyelitkan pakaian, makanan dan kepercayaan dan banyak lagi. Dan dari segi pakaian ni jika kita lihat ada setengah kaum yang membenarkan macam mana dia punya dari segi pakaian tu lah tertentu. Makanan juga begitu. Okey, yang terakhir, dari segi rumusan daripada ekspo perayaan ini, yang pertama kita boleh dapati ekspo perayaan ini dapat membentuk pengukuhan hubungan etnik di Malaysia. Dan yang kedua, ekspo ini juga menjadi dapat membentuk jati diri sebagai tunjang pembinaan negara bangsa. Dan yang ketiga, dari ekspo ini juga dapat menghilangkan prasangka, persepsi negatif dan prejudis terhadap suatu etnik melalui ekspo perayaan. Sebab setiap etnik bergaul antara satu sama lain tanpa mengira perbezaan yang mereka adalah dari segi adat, tradisi, agama dan sebagainya. Baiklah, itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.